بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى berkata pengarang kitab Penawar Pagi Hati, iaitu Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri. Mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah Ta'ala, nafa'na bi ulumihi fid darain amin, dan mudah-mudahan kita mengambil manfaat dengan ilmunya di dunia dan juga di akhirat. Dan bermula mensyukurkan nikmat kaki. Bagaimana kita nak mensyukur, menyatakan kesyukuran nikmat kaki yang Allah Ta'ala beri, dan nikmat tangan ini, dan juga nikmat tangan, bahawa engkau pakai akan keduanya. Maknanya kita kena gunakan kedua-dua nikmat ni, iaitu kaki dan tangan kita, pada segala taat, yakni pada segala perkara-perkara ataupun amalan ataupun perbuatan ataupun pekerjaan yang membawa kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga pelihara keduanya. Bukan sekadar guna untuk perkara taat, juga kena pelihara, kena jaga kaki dan tangan ni daripada tiap-tiap maksiat. Apa makna maksiat? Maknanya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lawan daripada taat ialah maksiat. Jadi inilah tuan-tuan, apa nama ni, perkara yang kita setiap hari akan lakukan. Setiap hari kita kena jaga nikmat kaki dan juga nikmat tangan ni. Selama mana kita masih hidup, selama mana roh kita, nyawa kita ada dalam jasad kita, dalam badan kita. Kerana selama mana roh kita ni, jasad, ada dalam jasad kita, maka selama itulah catatan kebaikan dan juga catatan kejahatan itu akan terus berlaku pada diri kita. Malaikat menjaga, yang mencatat amalan kebaikan ataupun amalan kejahatan yang kita buat kat dunia ni akan berterus-terusan selama mana nyawa kita ni ada dalam badan kita. Tapi bila nyawa kita ni, roh kita ni dah dicabut, keluar daripada badan, dan perkara ni pasti akan berlaku. Semua kita tak dapat nak elak. Orang putih kata apa? No way out. Tak ada jalan keluar. Tak ada cara kita nak ciluk, kata orang muda, nak ciluk, tak ada. Semua kita akan rasa. Bila roh nyawa kita ni keluar, maka barulah tutup buku, tutup file, tuan-tuan. Maknanya ketika roh jasad kita ni, apa nama ni, dibaringkan kat tengah-tengah rumah kita, ditutup dengan kain, masa tu dah tak ada, dah tak ada catatan dah, apa nama ni, pahala dosa, tak ada catatan dah, kebaikan ataupun kejahatan. Bila orang mandikan kita, jasad kita ni dimandikan oleh, apa nama ni, orang yang mandikan kita, sama ada anak-anak ataupun
siapa sajalah, maka ketika itu dah tak ada catatan dah. Malaikat dah tutup buku dah. Sebab apa? Jasad kita dah tak ada roh. Jadi maknanya selama mana roh kita ada, maka kita kena pastikan anggota kita ni yang merupakan nikmat besar daripada Allah Ta'ala ni kena sentiasa dalam keadaan taat dan dalam keadaan sentiasa dipelihara daripada maksiat. Sebab itulah kita ni tuan-tuan bukan sekadar kena jadi baik, ya. Dalam hidup kita ni bukan sekadar kita kena jadi baik, kita juga kena elak daripada jadi jahat. Bukan sekadar kita jadi baik, kita juga kena elak diri kita, jaga diri kita daripada jadi jahat. Bukan sekadar kita kena semayang kat masjid, semayang kat surau, baca Quran, wirid, zikir kat masjid, bahkan kita juga kena pelihara diri kita daripada gunakan anggota-anggota kita, contohnya kaki dan tangan kita, daripada melakukan benda jahat. Jangan kita pergi masjid, semayang sebagainya, guna kaki tangan, tapi lepas keluar masjid, kaki tangan itulah juga kita gunakan untuk buat maksiat. Wala'iyazulillah. Jadi maknanya kesempurnaan syukur kita pada Allah atas nikmat kaki dan tangan ni mesti buat dua-dua ni. Buat benda taat untuk dapat pahala, dan pelihara daripada maksiat untuk jangan kita buat dosa. Jangan kita buat dosa. Inilah ujian hidup kita, tuan-tuan. Ujian untuk hidup kita. Kita hidup ni kan Allah Ta'ala uji kita. Sepanjang kita hidup lah, itu adalah ujian. Hinggalah roh kita keluar, nyawa kita keluar, barulah habis ujian kat dunia ni. Baik, maka jangan engkau menyakiti dua tangan, engkau akan yang diharamkan pada syarak menyakitinya. Jangan guna tangan untuk buat jahat, menyakitkan orang. Sama ada guna tangan untuk buat aniaya pada orang ke, bukan sekadar pukul orang, bukan sekadar orang kata karate orang kan. Sekarang ni tengah musim mat kilau ni kan. Semua orang tengah semangat. Orang lama-lama pun dah tengah semangat kan, pasal tengok mat kilau. Walaupun dah tak boleh buka jurus lagi kan. Tapi maknanya benda-benda ni lah, tuan-tuan, kalau kita tak jaga, kita akan gunakan tangan kita untuk perkara yang dilarang oleh syarak. Bukan sekadar maknanya pukul orang, tangan ni, ya. Tangan ni boleh menyakitkan orang dengan apa? Dengan satu dua perkataan yang kita hantar melalui WhatsApp contohnya. Zaman moden ni, sekadar dengan orang kata satu dua perkataan yang kita type dalam WhatsApp kita, dalam Instagram. Saya pun tak ada Instagram ni. Instagram apa lagi? Facebook, macam-macam kan. Dengan satu dua tiga perkataan tu pun yang kita guna tangan. Sebab benda ni memang guna tangan, maka itu pun sudah menyakitkan orang, tuan. Boleh menyakitkan orang, menyakitkan hati orang, boleh menyakitkan orang. Orang boleh jadi bergaduh. Tu dah sekarang ni. Orang boleh jadi bergaduh, bermasam muka, tak pandang muka orang dah. Semayang satu soft tower, tapi dah tak pandang, walaupun orang tu sebelah kita. Sebab apa? Kerana satu, dua, tiga perkataan. Perkara ni real, tuan, benar-benar berlaku. Dalam grup banyak macam-macam grup sekolah rendah lah, grup sekolah menengah lah, grup zaman universiti lah, grup kampung lah, grup taman lah, grup golf lah, macam-macam kan. Kadang-kadang tersalah tingkap pula. Kita nak hantar lain, pergi tempat lain. Ini semua, tuan-tuan, kita
Kita guna tangan, kita guna tangan sekarang ni. Dan jangan engkau khianat dengan kedua, yakni dengan menggunakan kedua nikmat ni. Bayangkan, dua nikmat ni nikmat daripada Allah. Allah buatkan kita, beri kita tangan dengan kaki, tapi tiba-tiba guna tangan dan kaki untuk khianat akan orang yang dipercayai engkau dengan dia. Orang beri kepercayaan pada kita, pegang jawatan ke, pegang bertanggungjawab terhadap harta ke, terhadap rumah ke, terhadap tanah ke, terhadap apa lagi, macam-macam benda-benda yang bersifat amanah ni kan. Tapi tiba-tiba guna tangan yang Allah Ta'ala jadikan nikmat, tangan kaki, tiba-tiba guna untuk khianat, mengkhianati orang, mengkhianati kepercayaan orang. Ini banyak tuan-tuan. Termasuklah tangan, guna tangan untuk ambil rasuah contohnya. Itu termasuklah khianat. Bila harta tu bukan harta kita, harta yang kita diamanahkan, harta rakyat ke, harta apa kan, tiba-tiba guna tangan untuk sign, untuk sign borang ke, surat ke, dan sebagainya, yang melibatkan perkara khianat, rasuah, salah guna kuasa, memperalatkan macam-macam. Sekarang ni, zaman sekarang ni, orang cerdik, orang makin cerdik, ada dia punya cara nak nak menggunakan kesempatan, menggunakan jawatan, menggunakan kuasa dan sebagainya. Maka tangan tu dia guna tangan, yang mana tangan tu besok jadi saksi pula. Itu yang manusia tak perasan. Guna tangan nikmat Allah, tapi guna untuk khianat, dan dia tak sedar bahawa tangan tu dah juga akan jadi saksi besok masuk mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua perkara-perkara yang basic tuan-tuan. Ini perkara basic, ini bukan cerita cerita kayangan. Ini bukan cerita orang kata ilmu tinggi, ilmu alam malakut ke, alam ghaib ke, tak. Ini benda paling basic sekali tentang tangan kita. Nikmat tangan. Walaupun nikmat tangan ni tuan-tuan percuma, kita tak pernah kena bayar pada Allah. Cuma sejak kecil sampai ke besar ni, sampai ke tua ni kan, tangan kita ni tak bayar-bayar pada Allah. Allah tak nak beri free je. Tapi ingat bahawa tangan ini nikmat, tangan kaki ni nikmat yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu akan benar-benar akan dipertanggungjawabkan, akan ditanya yauma idzin, pada hari kiamat nanti, tentang nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita ketika di dunia ni. Ayat tu biasa kita dengar kan, biasa kita dengar Tok Imam baca. Tapi itulah, kadang-kadang kita tak tahu ayat tu apa makna. Ayat tu sebenarnya cerita kita tentang apa kan. Sebab orang kita, orang Melayu ni, dia baca Quran kan, dia suka untuk apa? Untuk dapat pahala, dengan untuk berkat dia, untuk dapat berkat dia. Hanya orang kita dengar Quran, baca Quran sekadar nak dapat pahala dengan berkat. Apa benda dalam ayat tu kita tak cerita. Sebab apa? Kita tak tahu. Kenapa tak tahu? Tak belajar. Ataupun orang ajar, ustaz-ustaz ajar, tapi kita tak nak dengar, tak nak dengar. Ataupun duduk juga dalam majlis ilmu, dengar tapi tak faham. Macam-macam. Jadi makna tuan-tuan, ini perkara yang paling basic sebenarnya, yang sepatutnya mewarnakan, mencorakkan cara hidup kita sejak dulu, daripada kecil sampai ke tua ni, sepatutnya dicorakkan dengan ilmu ni. Kita kena faham sejak dulu lagi, supaya kita jaga nikmat ni, jaga nikmat kaki dan juga nikmat tangan. Ini cara nak mensyukurinya.
Baik, dan jangan engkau wahai talib, wahai penuntut-penuntut ilmu, pegang dengan guna tangan kaki ni, melainkan akan yang haram. Ni rasanya ada typo ni. Ada typo apa nama ni kitab ni. Dia kata jangan engkau pegang dengan melainkan akan yang haram. Ni maknanya typo ni rasanya. Sepatutnya jangan engkau pegang melainkan yang halal. Yang halal sepatutnya. Yang halal. Dalam buku Rumi itu haram ke halal? Ustaz, dalam buku haram juga mungkin ada typo kan. Typo, buatkan kurungan. Kalau siapa yang ada pen lah, yang halal, maknanya jangan guna tangan kaki, jangan guna tangan lah utamanya untuk memegang, melainkan akan yang halal. Halal haram ni macam mana ikut kita ke ikut macam mana? Halal haram ni tentuan ikut syarak lah. Ikut syarak. Apa makna ikut syarak? Makna ikut apa yang ada dalam Quran dan juga sunnah. Apa yang dihukumkan oleh Al-Quran dan juga yang dihukumkan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dua itu adalah merupakan sumber hukum. Kedua-duanya itu adalah sumber hukum. Itu dia. Jadi kita jangan sensitif, jangan kita trauma kalau orang kata berhukum dengan Al-Quran dan sunnah. Tu jangan kita trauma pula. Kerana memang itu sumber hukum. Bila sebut syarak, apa yang syarak hukumkan halal, apa yang syarak hukumkan haram, maka itulah dia sumbernya, Al-Quran dan sunnah. Cuma kadang adalah orang sekarang ni bila sebut Quran sunnah ni, dia trauma kan. Dia trauma. Dia rasa benda ni pelik akhir zaman ni. Baik, jadi maknanya guna tangan untuk memegang perkara yang halal. Isteri kita halal peganglah. Sebab apa halal isteri? Sebab dah dihalalkan dengan nikah. Apa yang kita boleh pegang, anak-anak kita pegang sebagai apa nama ni, sentuhan kasih sayang dan banyak lagi lah. Itu semua adalah perkara yang taat. Dan jangan engkau tulis dengan keduanya akan yang dilarang daripada yang memberi mudarat akan orang Islam. Maknanya yang saya sebut tadi, jangan kita tulis. Walaupun kitab ni kitab lama, kitab lama, penulis kitab ni orang kata ulama silam jugalah kat Malaysia ni lah, kat negara kita kan. Masa tu tak ada lagi WhatsApp, tak ada lagi handphone dan sebagainya. Tapi dia dah sebut perkara sebagai panduan tuan. Maknanya patutlah ilmu ni, kitab ni, berkatnya kitab ni sampai hari ni masih dipelajari. Kalau kitab ni tak berkat lah, maknanya tak ada kebaikan. Dah lama kitab ni, orang kata orang tak jumpa lah kitab ni kan. Tapi oleh kerana keberkatan yang ada, berkat-berkat ni tu maknanya kebaikan, kebaikan yang melimpah ruah. Kita belajar kitab ni, kita fahami kitab ni, kita jadikan amalan. Maka bila kita beramal, Tok Musannif kita ni, pengarang kitab ni, dapatlah masih dapat pahala. Walaupun dia dah, orang kata nyawa dah keluar daripada badan tuan-tuan, ada 3 yang masih masuk catatan. Tadi saya sebut dah tutup fail kan, kecuali 3. Kecuali 3 yang biasa kita dengar tu lah. Yang biasa kita dengar kecuali 3, iaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, yang diambil manfaat, dan juga apa nama ni, doa daripada anak yang soleh.
Inilah Allah Ta'ala tuan-tuan, rahmat Allah Ta'ala, kasih sayang yang Allah Ta'ala pada kita. Bila mati je maknanya nyawa kita dah keluar daripada badan, rupanya ada lagi 3 channel, 3 saluran pahala untuk kita walaupun kita dah masuk alam barzakh. Yang 3 tu. Betul lah tuan-tuan, maknanya 3 ni kita kena guna dah. Jangan kita dengar sebagai untuk sedap ceramah je. Sedaplah dengar ustaz ceramah, penceramah, selebriti ceramah kan, cerita tentang 3 ni, tentang sedekah jariah, cerita tentang ilmu yang diambil manfaat orang lain, cerita tentang anak soleh. Sedap cerita tu untuk ceramah kan. Tapi kita tak buat apa-apa. Kita keluar ceramah macam tu juga. Kita tak fikir pun macam mana nak plan ni, macam mana nak plan hidup ni supaya ada sedekah jariah. Macam kita ni tuan-tuan yang dah, macam saya pun dah tua kan. Nampak tua kan, janggut putih kan. Dah dekat 60, baru dekat 60, belum 60 lagi. Maknanya belum warga emas lah kan. Kita yang dah tua-tua lah. Kita nak kejar apa lagi? Nak kejar apa lagi? Harta, duit sebagainya. Dalam akaun duit dah beratus ribu dah. Ada yang 200 juta. Nak cari apa lagi? Kita dah kerah tenaga kita berpuluh tahun. Berpuluh-puluh tahun. Kerah tenaga kita untuk dapat harta, dapat duit, kumpul harta, kumpul duit untuk anak-anak, kita kata untuk anak-anak, untuk kesenangan. Daripada rumah kecil jadi rumah besar. Daripada dulu kereta buruk kan, kereta second hand, sekarang ni dah kereta baru. Apa lagi kita nak kejar? Sepatutnya umur yang berbaki ni gunalah untuk kumpul sebanyak-banyak pahala. Itu saya beritahu dulu kan, harta yang ada pada kita ni tuan-tuan, sepatutnya kita tukarlah. Buat apa? Forex. Bukan forex apa nama ni, luar negara, Malaysia ni. Forex kita ialah dengan akhirat lah. Tukaran wang asing kita ialah dengan akhirat. Tukar duit ringgit Malaysia ni pada pahala. Itu maksud saya. Itu sepatutnya. Dah kumpul duit banyak-banyak, banyak macam mana pun duit kita berjuta dalam bank pun tuan-tuan, kita makan nasi tu juga, sepinggan 2 tu juga. Ada orang duit berjuta makan 1 juta pinggan? Ada? Tak juga, makan sepinggan tu juga. Di kedai mamak lebih-lebih pun 2 keping je. Ada orang duit berjuta, tiba-tiba pergi kedai mamak, habis kedai mamak tu dibeli. Tak ada tuan-tuan. Kita akan makan teh canai sekeping 2. Lebih-lebih pun teh tarik, kopi secawan 2, itu je. Jadi maknanya duit kita nak buat apa? Nak simpan untuk anak. Anak kadang tak ada, kadang anak seorang, isteri seorang. Tu dah lagi teruk kan, isteri seorang. Duit banyak, betul nak buat apa? Yang kita dah kerah tenaga kita berpuluh-puluh tahun sampailah kita pencen. Bila sebut pencen ni tuan-tuan, pencen daripada cari duit sebenarnya, sepatutnya. Tapi kita setengah orang lah, setengah orang dah pencen pun masih fikir projek lagi, masih main golf nak cari projek lagi. Guru dah makin dekat, maknanya amalan tak bertambah apa-apa. Jadi tuan-tuan, sebut amalan ni maka gunakan apa? Tangan dan kaki lah. Tangan dan kaki. Perkara ni tuan-tuan benda basic, tapi ramai orang yang tak sedar perkara ni. Ni perkara basic je. Saya cerita benda basic kan. Orang putih kata back to the basic je. Benda-benda basic kan. Tapi benda ni lah yang orang lalai tuan-tuan. Jadi apa yang kita buat sekarang ni untuk 3 sumber ataupun channel saluran pahala bila kita mati besok, untuk sedekah jariah contohnya. Sedekah jariah ni tuan-tuan bukan kita datang sedekah subuh ni. Pagi-pagi kita datang masjid, bawa duit RM1 ke, RM1 dia bawa, masuk tabung. Punya duit banyak kan. RM1 tabung tu bukan cantik, bukan main cantik kan, berkilau. RM1 dia masuk. Tak apalah. Dia kata ni sedekah jariah. Bukan tuan. Sedekah jariah ni maknanya sebenarnya macam bentuk wakaf.
Tuan-tuan, contohnya masjid ni nak apa? Nak apa, nak mesin air untuk apa, jemaah minum kan. Air panas, air sejuk. Tuan-tuan belikan, letak sini, maka selama mana benda tu digunakan orang, selama itulah walaupun kita dah mati, dah duduk dalam alam barzak, pahala tu mengalir. Itu nama sedekah jariah. Jariah ni maknanya pahalanya mengalir. Itu yang kita kena fikir. Duit kita yang banyak ni, harta kita banyak, yang mana yang kita jadikan sedekah jariah? Jangan kita fikir sedekah jariah ni guna untuk madrasah ke, kadang untuk orang madrasah tahfiz lah, pondok. Tuan-tuan, banyak lagi sedekah jariah ni yang boleh kita buat. Berapa ramai orang sekeliling kita ni, masyarakat kita, orang Islam, orang Melayu ni yang apa namanya berada pada keadaan apa, status miskin, fakir dan sebagainya. Ada yang anak-anak cerdik nak masuk universiti, tak ada apa, tak ada laptop, tak ada apa namanya, macam-macam. Itu pun boleh buat jadi sebagai sedekah jariah. Ada budak pandai kat kampung kita, tapi nak belajar tak ada duit. Orang semua pakai laptop. Dia tak ada laptop. Sekarang ni kan budak semua guna laptop. Laptop tuan-tuan tahu tak ni benda? Laptop ni bukan roti canai. Laptop sekarang ni orang kata 1,200 dapat dah. Belikan untuk anak-anak miskin. Jadi dia belajar kat universiti 4 tahun, peringkat degree. Kemudian diguna untuk peringkat master, apa nama ni, 2 tahun. Kemudian dia belajar sampai PhD, tambah lagi 5-6 tahun. Guna laptop yang kita beri, tuan-tuan, kita dah mati pun pahala tu mengalir lagi. Itu contoh begitu dah. Itu sedekah jariah. Ilmu yang orang lain manfaatkan. Kita bukan ustaz, kita bukan ustazah, kita bukan penceramah. Takkanlah orang yang jadi ustaz, jadi penceramah je yang dapat kesempatan ni, peluang ni. Maknanya ilmu dia orang amalkan. Kita pun boleh buat sebenarnya. Kita pun boleh buat. Sebab apa? Sebab kita pun belajar juga. Datang je kuliah Ustaz Manu, dengar kan. Jangan kuliah kat sini. Tak cukup kuliah kat surau, pergi lagi masjid Al-Azim lah, pergi lagi guna YouTube lah, guna apa macam-macam, dengar ceramah. Maka ilmu tu tuan, kita sampaikan lah pula pada orang lain. Orang lain ni jangan kita fikir orang kampung kita, jangan kita fikir kawan-kawan kita saja, anak-anak kita. Anak-anak kita pun kita boleh sampaikan. Isteri kita, kita datang kuliah bukan bawa isteri dekat rumah kan. Kita sampaikan pada isteri kita. Kita mati besok pun, isteri kita amalkan, anak kita amalkan, cucu-cucu kita amalkan, dapatlah juga pahala. Sebab itulah tuan-tuan, di akhir kehidupan ni, di akhir hidup kita ni, kalau kita berpegang kepada satu surah namanya surah Al-Asr, kan? Orang panggil surah Wal-Asri tu kan. Kita amalkan yang itu pun tuan-tuan, maknanya dah cukup lah. Sebab masa kita dah tak banyak. Masa kita kecil-kecil dulu, masa kita sekolah dulu, masa kita kat universiti dulu, masa kita kerja dulu, umur kita baru 20, 30. Masa tu Allah Ta'ala beri kita peluang hidup panjang sampai hari ni. Dulu 30, sekarang ni dah 70, dah 40 tahun kita bekerja. Masa tu tenaga kita kuat. Kita guna kerah habis-habis, cari duit, cari pendapatan, cari nafkah dan sebagainya. Tapi di hujung hidup kita ni, umur dah 70, takkanlah 70 akan hidup 40 tahun lagi. Tak ada tuan-tuan, lainlah kita mak kilau kan. Kita mak kilau, mandi air embun, boleh lah. Kita mandi air shower kan, air pipe, ada klorin. Mak kilau, mandi air embun tu kan. Itu dia. Boleh dah sampai 100 lebih umur dia. Kita ni makan roti canai lah, makan minum kopi, minum teh tarik 2-3 gelas sehari kan. Gula banyak dalam badan, apa nama ni, lemak banyak, kolesterol banyak. Nak hidup macam mana sampai 100? 80 pun boleh tentu. Jadi hidup akhir kehidupan kita pegang dengan surah Al-Asri. Apa maksudnya? Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khus, manusia ni semua rugi.
Allah Ta'ala beritahu manusia yang dijadikan ni semua rugi. Dia orang kampung ke, orang bandar ke, pegawai ke, tak pegawai ke, orang cerdik ke, orang tak cerdik ke, semua rugi. Illa melainkan. Ini yang kita nak dengar. Apa yang melainkan ni? Allazina amanu, orang beriman. Itu dia. Orang beriman ni tuan-tuan, dia bukan sekadar beriman dalam masjid surau, kat rumah pun dia beriman. Mana dia pergi pun dalam hidup dia beriman. Kat surau ni kita berapa minit sangat sehari tuan-tuan kan. Pagi subuh kadang-kadang datang, kadang-kadang tak. Zuhur kadang-kadang datang, kadang-kadang tak. Kan? Asar, maghrib, isyak. Maghrib biasa rajin. Orang Melayu ni memang lebay maghrib. Maghrib ada. Isyak pun tertentu. Jadi datang masjid semayang ni berapa minit sangat. Hidup 24 jam kat masjid rasa tak sampai sejam, kat surau tak sampai sejam. Hidup 24 jam tuan. Yang 23 jam tu mana apa kita buat? Sebab itulah kalau kita orang yang beriman, maka kita sentiasa dalam keadaan beriman. Orang beriman tuan-tuan, Allah Ta'ala janji kan, may yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah ni, yahdi qalbah, Allah Ta'ala akan sentiasa beri petunjuk pada hati dia. Kat mana pun dia berada, Allah Ta'ala akan beri petunjuk pada hati dia. Kat surau dia semayang, surau pertama, keluar surau, hati dia sentiasa dalam pimpinan Allah. Maksudnya apa? Dia nak buat apa? Allah Ta'ala pimpin dia. Nak makan, Allah Ta'ala pimpin dia. Ambil makan yang halal. Nak minum, Allah Ta'ala pimpin dia. Nak pergi ke mana pun, Allah Ta'ala pimpin dia, bimbing dia. Dicampur dengan masyarakat, nak bercakap dengan orang, Allah Ta'ala bimbing dia. Nak main nak WhatsApp dalam grup, Allah Ta'ala pimpin tangan dia. Ini untungnya orang yang beriman. Tapi kalau orang yang lemah iman, orang yang tak beriman, beratlah. Masjid pun tak datang, luar masjid lagi macam-macam. Tak dapat pimpinan daripada Allah Ta'ala. Itu yang guna tangan untuk buat maksiat. Cakap je, buka mulut je maksiat. Bila cakap, buka mulut je maksiat. Tangan bila gerak je maksiat. Sebab apa? Tak dapat pimpinan daripada Allah. Maka rugi. Rugi hidup dia. Yang kedua, wa amilus solihat, beramal dengan amal yang soleh. Senang faham macam mana amal yang soleh itu? Amal yang baik lah, itu je. Untuk senang fahamnya. Amal soleh ni maknanya beramal. Bukan sekadar amal soleh ni duduk kat masjid sembahyang, bukan sekadar duduk masjid wirid zikir, bukan sekadar duduk masjid baca Quran. Bukan itu sekadar itu. Amal soleh itu tuan dalam seluruh hidup kita. Kat luar masjid, keluar surau, lagi banyak amal saleh daripada amal saleh dalam surau. Dalam surau ni kita semayang, lebih-lebih pun semayang sunat, lebih-lebih pun baca Quran, lebih-lebih pun zikir, istighfar. Itu je, berapa minit sangat pun duduk dalam masjid surau. Kat luar surau itulah yang kita kena banyak beramal saleh. Amalan-amalan yang bawa pahala kepada kita tuan-tuan. Itu maksud senang fahamnya. Bila amal yang baik, amal yang soleh, barulah kita jadi orang yang soleh. Nak jadi orang soleh, kenalah beramal dengan amalan yang soleh. Apa makna soleh-soleh tu tuan? Baik, itu je. Kadang-kadang kita susah nak faham kata-kata ni. Kita rasa bila sebut amal soleh ni, jadi orang yang soleh mesti jadi lebay. Tak tuan-tuan. Dia jadi lebay ni yang kita lemah ni kan. Kita jenis tak berapa lebay. Nak jadi lebay itu yang kita rasa susah jadi orang saleh ni. Kadang malu nak jadi orang saleh ni kan. Bila sebut orang saleh ni kena berjuru semua kata. Berjuru maknanya kena baik, bercakap kena baik, kena jalan tunduk, tak nak pandang orang. Salah tuan-tuan. Orang saleh ni orang baik je. Apa maksud orang baik? Buka mulut cakap benda baik. Bila pandang benda baik, buat sembang benda baik, buat perkara baik-baik. Itu je, senang fahamnya. Itu dia. Kemudian yang ketiga apa dia?
Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Asr ialah wa tawassaw bil haq. Itu dia. Wa tawassaw bil haq. Apa makna dia? Maknanya pesan memesan, nasihat menasihati dengan al-haq, iaitu agama. Sebab itulah hidup kita ni kena dicorakkan dengan agama. Pemikiran kita kena dicorak dengan agama. Cakap kita kena dicorak dengan agama. Macam mana nak dapat corak agama? Untuk mengaji lah. Bila kita duduk belajar, buka kitab, dengar tok guru mengajar, dengar ustaz mengajar, kita belajar kitab demi kitab, itulah sumber ilmu agama. Sebab agama ni ditegak di atas ilmu. Agama ni bukan ditegak di atas sentimen, atas emosi ke semangat ke. Oh, kita orang Melayu mesti beragam, kita orang Melayu mesti Islam. Belum tentu tuan-tuan. Masuk kubur besok, kita malaikat tak tanya engkau Melayu ke engkau apa, engkau Jawa ke, Bugis ke, Banjar ke, apa ni, tak. Kita tanya tu tuan-tuan. Kita ni, minta maaf cakap, kalau kena kerat 18 pun, mati pun tetap Melayu. Tapi belum tentu kita ni Islam. Tu. Sebab itulah agama ni, Islam ni bukan sentimen. Tak ada jaminan orang Melayu ni masuk syurga lah. Senang cakap, marah pula orang pada saya. Habis yang masuk syurga ni siapa? Tuan-tuan, orang masuk syurga ni, sekadar dia orang Islam pun belum tentu masuk syurga. Sekadar nama dia ni orang Islam. Tambahlah kalau sekadar nama je Islam. Nama dia Islam tapi belum tentu masuk syurga. Sebab di akhirat nanti, pertimbangan yang pertama yang Allah Ta'ala akan lihat manusia di padang mahsyar nanti ialah iman, tuan-tuan. Iman. Sebab itulah Nabi SAW, dia diberikan syafaat, satu kota syafaat ni yang dikatakan syafaatul kubra, syafaat yang besar, paling besar. Ialah maknanya boleh keluarkan orang daripada neraka. Tapi syaratnya dia masih ada iman. Itu dia. Bukan pasal dia Melayu. Tak ada. Bukan pasal dia Jawa, tak ada, tuan-tuan. Tak masuk buk belum kata. Tengok ada iman tak ada iman. Walaupun dia pendosa besar, walaupun dulu kaki minum arak, walaupun dia kaki buka aurat, walaupun dia kaki macam-macam kaki ni kan, kena masuk neraka, kena campak dalam neraka, azab neraka. Tapi Nabi SAW boleh ambil dia balik dengan izin Allah Ta'ala. Syaratnya apa? Iman. Tambah kalau ada umat Nabi kita, umat Nabi Muhammad SAW, maka Nabi boleh syafaat. Tapi janganlah pula kata, wah ada can ni, boleh buat maksiat kan. Buat maksiat apa tu masuk neraka, besok Nabi boleh ambil kita, selamatkan kita daripada neraka. Ini yang pemikiran yang banyak ada sekarang, tuan-tuan. Pemikiran orang kita ni dia suka simplistik, simple sangat kan. Ni boleh buat maksiat ni kan, masuk neraka sekejap tak apalah. Masuk neraka sekejap, besok Nabi syafaat kita. Macamlah kita ni layak sangat dapat syafaat Nabi. Itu kita tanya gitu sepatutnya. Apa yang kita ni kat dunia kita buat sampai kita ni layak dapat syafaat Nabi? Itu kena tanya. Takut masuk neraka besok kekal selama-lamanya. Sudah. Tu dah faham tu kan. Jadi maknanya yang ketiga, kalau kita tak nak rugi hidup kita ni beberapa tahun yang tinggal ni, hidup kita tinggal beberapa tahun je ni, percayalah besok mesti ada yang mati esok. Lusa besok mesti ada mati. Tunggu giliran kan. Semua kita kan tunggu giliran. Tunggu orang naik nombor kan. Macam kita pergi hospital nak cek apa kencing manis apa, ambil giliran, tengok nombor kita naik. Itu je hidup kita kan, yang tinggal baki-baki ni. Jadi maknanya kita kena pastikan hidup kita ni di akhir-akhir ni kita banyak nasihat menasihati, tuan-tuan, dengan agama. Contoh apa? Contoh apa nama ni? Ajak awak semayang, itu nasihat. Ajak anak-anak semayang, jemaah.
Ajak jiran, jom jiran kita kan, kita ajak jom pergi surau. Jom pergi surau, 3 perkataan je. Bukan suruh ceramah pun. Jangan pergi kat jiran kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siap selawat lagi, siap tu. Marilah kita pergi ke surau. Kerana dengan pergi surau ni kita akan dapat sembahyang berjemaah 27 kali ganda. Sudah. Tak payah tuan-tuan. Jiran kita suruh jom pergi surau 3 perkataan, dia senang je. Saya dah cerita pun dulu yang orang mati pagi Jumaat. Dah cerita ya? Ada seorang orang Kuala Lumpur, bekas askar je tuan, bukan bekas pegawai tinggi dah kan. Tukang gunting tu. Yang dia buat cuma ajak orang pergi masjid je. Dia bukan ceramah tuan. Dia tak ceramah pada orang pun, dia ajak orang pergi masjid. Daripada tempat dia gunting rambut tu, dia bekas askar pergi masjid. Itulah tiap hari yang dia buat. Ajak orang, siapa yang terjumpa, ajak pergi masjid. Akhir Allah Ta'ala ambil dia, husnul khotimah, mati dalam pagi Jumaat, lepas sembahyang subuh hari Jumaat. Allah Ta'ala ambil dia tuan-tuan. Mati kat surau, mati kat masjid tu. Jadi mana tuan-tuan, Allah Ta'ala, semua orang boleh dimuliakan Allah Ta'ala tuan-tuan. Syaratnya dia mesti ada amalan. Dia mesti ada, orang kata, sesuatu yang dia amal menjadikan Allah Ta'ala pandang dan tengok dia. Walaupun kita ni bukan ustaz, walaupun kita ni bukan penceramah, walaupun kita bukan tok alim besar, percayalah setiap orang tuan-tuan, kita ni ada suatu amalan yang Allah Ta'ala boleh pandang yang istimewa, yang kita buat kerana Allah dan bukan kerana yang lain. Jadi antaranya lah kita saling menasihat, cakaplah benda yang baik-baik. Dan juga yang keempat ialah wa tawassaw bis sabr, nasihat dengan sabar. Kenapa sabar tuan-tuan? Inilah bekalan yang paling besar dalam hidup manusia ni. Kena sabar. Sebab apa? Sebab sepanjang hidup manusia, daripada dia lahir sampai ke mati tuan-tuan, yang saya sebut tadi awal-awal tadi, ialah ujian daripada Allah. Ujian daripada Allah. Yang kedua, kita hidup ni dengan takdir yang dah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Ini dua yang paling susah manusia nak hadapi. Takdir Allah dengan ujian Allah. Yang inilah yang ramai manusia yang dia tak sedar bahawa dia hidup kat dunia ni berdepan dengan takdir, dengan berdepan dengan ujian. Bila sebut takdir dengan ujian tuan-tuan, bukan kita boleh kawal. Kita tak boleh kawal takdir kita. Siapa yang tentukan? Allah. Kenapa Allah? Sebab dia Tuhan kita. Itu dia. Yang ini yang kita susah. Ramai orang tak sedar perkara ni. Sebab itulah bila dia ditakdirkan berdepan dengan ujian, musibah contohnya, kemalangan, kematian, kehilangan, kelaparan, macam-macam, ramai orang yang bersangka buruk pada Allah. Ramai orang yang menyalahkan takdir. Ramai orang yang tak sabar tuan-tuan. Sebab itulah tawassaw bis sabri, ini kerja mulia tuan-tuan. Kalau kita tak sedar kan, jiran kita kena musibah, maka kita lah kena nasihatkan dia. Kadang-kadang keluarga kita, kerabat kita, kadang-kadang kawan kita. Memang hidup ni tuan-tuan, kita akan melihat keliling kita ni, kita berdepan dengan orang-orang yang memang kita kena nasihatkan supaya sabar. Itu yang orang Melaka, sabar je lah. PKP, sabar je lah. Kena pakai mask, sabar je lah kan. Masa zaman-zaman PKP, zaman-zaman yang setahun kan, kadang orang masuk masjid kena bawa sejadah lah kan. Saya datang tak bawa apa, walaupun saya tak bawa sejadah ni, saya nak sembahyang. Saya nak sembahyang ni, takkan sembahyang tak boleh. Ini benda-benda yang susah hati orang masjid ni. Kita ikut SOP kan, arahan daripada atas. Orang datang sembahyang tak bawa sejadah. Tuan-tuan sini mungkin tak berapa rasa. Saya masjid Korea dekat bandar, kawasan industri, Infineon situ, Dominion situ, Texas situ, macam-macam orang singgah.
Tak bawa, ada yang tak pakai mask, tak ada mask, ada yang tak ada apa nama ni, sejadah. Masuk masjid, saya nak semayang, AJK tak kasih masuk sebab apa? Ni SOP. Gaduh lah, gedang. Tapi yang akhirnya kita boleh buat, kata apa? Sabar je lah, ikutlah SOP tu. Sabar je dah, ikut je lah SOP kan. Bukan yang kita suruh pergi jogging ke apa kan. Ikut SOP, pakai mask, bawa sejadah, itu je. Dua perkara, tapi itulah yang akhirnya orang yang datang kita sebut sabar. Yang AJK pun kena sabar je lah. Jangan sabar, semua sabar. Itu je. 4 ni tuan-tuan, kalau kita jadikan amalan sampailah kita mati, Allah tak ada jamin tak masuk di kalangan orang yang rugi. 4 ni, walaupun bunyi 4 tapi inilah yang akan mencorak hidup kita di hujung-hujung kehidupan kita. Baik, panjang pula cerita ni kan, tak habis lagi kita. Kita punya pasal tak habis-habis kan. Nampak nipis tapi tak habis-habis. Heran tu saya. Baik, kita berhentilah kat situ. Dan jangan apa tadi? Dan jangan engkau tulis dengan keduanya akan yang dilarang daripada yang memberi mudarat akan orang Islam. Wallahu a'lam. Kita sambung insya-Allah. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah. Ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور الشمس والقمر. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة